Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, madam. Waalaikumsalam Boleh, warahmatullahi madam. wabarakatuh. Boleh, madam. Okey, jelas tak sayup-sayup ke, slow ke? Tak ada. Okey, Jelas okey. Okey, baiklah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa kita mulakan kelas pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, apa khabar semua? Tambah baik. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semua dekat rumah ke? Ke kat mana? Rumah. Semua online kat rumah ya? Kat rumah je. Rumah ni. Okey, baik. Sementara kita menunggu sementara kita menunggu Bonda Su dan juga rakan-rakan lain yang belum masuk lagi, ada lagi lima orang saya rasa. Tolong ingatkan kawan-kawan lain yang belum masuk supaya masuk dengan segera. Jadi sebelum kita mulakan kelas, memandangkan ini kelas pertama kita dan ini sahaja kelas yang kita bergabung, 2 kelas. Okay, saya mohon semua para pelajar boleh buka kamera untuk saya ambil gambar sekejap. Okay, boleh? Yang belum pakai tudung tu boleh pakai tudung. Yang lelaki tu belum pakai proper, boleh pakai proper. Alright. Ready? Okay, on camera masing-masing. Okay, thank you Ashikin. Good girl. Okay, lain. Akmal. Okay, good. Syafiqah, Aina Amira, Azira. Siapa lagi? Aisyah, Syafiqah. Okay, boleh on camera untuk first class kita ni. Saya nak ambil gambar dulu. Okay, Arif, Fatihah. Siapa lagi? Okay, on yang lain. Nak bagi aura sikit kelas first ni ke semangat. Apa lagi? Rashad Daniel. Putri Nur Anatasha. Hakim Henry. Nuri Nadira. Nasuha Najiha. Nabiha. Okay, siapa lagi yang belum buka ni? Okay, Yusra Dini. Atira. Okay, siapa lagi? Alia Nabila. Hanan Humaira. Okay, lagi? Ada lagi ni yang belum buka ni. Okay, Rashida. Siapa tu? Adam. Aisyah. Aisyah ada tadi? Aisyah kat mana tu Aisyah? Comel. Syed Hafiz. Okay, siapa lagi tu? Okay, siapa lagi yang belum ni? Intan Mawadah. Okay, siapa lagi? Cepat saya check ni semua seorang ni. Buka kamera masing-masing. Akmali, Syahira. Saya nak tengok keberadaan awak ni kat mana semua ni. Okay, siapa lagi? Nurul Jannah. Siapa lagi? Ni siapa ni? Siapa lagi? Okay, so dalam kiraan 3, saya ambil gambar. Okay, pastikan semua dah siap sedia ya. Okay. Okay everyone. Smile. 1, 2, 3. Okay, wait. Sabar, tunggu. Okay, tadi gambar sopan. Okay, sekarang freestyle. Okay, 1, 2, freestyle 1, 2, 3, smile, big smile. Okay, good job everyone. Okay, terima kasih atas kerjasama semua. Okay, rupanya kelas student kelas HPD 229 ni semua handsome, cantik-cantik, comel-comel. Itulah malu-malu nak tunjuk muka. Bila kena paksa pun nak tunjuk ya. Okay, terima kasih atas komitmen masing-masing dapat sertai kelas kita pada petang ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan explain sedikit tentang silibus yang kita akan belajar pada semester kali ini dan juga Puan Suzaina akan terangkan apa assignment awak semua untuk semester ini. Kemudian kami akan buat sedikit perkongsian tentang sukan e-sport dan juga tentang resume di mana memandangkan awak semua ni dah part 3
Pak Sri maksudnya dah boleh bersedia daripada sekarang tentang persediaan ke Alam Kerjaya lepas habis tamat diploma nanti. Okey, jadi Puan Su kita nak ambil attendance sekarang ke kemudian? Rasanya ada 2 orang tak datang lagi ni kan? Ada seorang lagi ni. Insan terpilih seorang lagi. Siapakah dia? Kita tak tahulah. 2 ni. Kalau campur kita Syubi 61. 61? Kelas saya 30, kelas Puan Su 29. 59 patutnya. Sebabnya kelas saya Nakyudin masuk kelas saya. Jadi kelas B ada 30 orang, kelas A ada 29 orang. Yelah, campur kita 2 orang. Oh, betul. okay, I see. Ada 2 orang tak datang. Okay, tak apa, kita ambil attendance dulu. Nak ambil attendance dulu? Boleh? Okay. Boleh? Kelas Puan Su dulu ke kelas saya dulu? Kelainan tu. Okay, student kelas B please alert Mana-mana nama yang saya panggil, kalau ada tolong kata ada. Tolong angkat tangan pula, tolong katakan ya kalau ada. Okay, pertama sekali Nur Hazira. Saya. Okay, bagus. Okay, sabar. Nur Hazira ada. Nur Nabiha. Ya, saya. Alright, good. Nur Rashida Izzati. Ada, Miss. Alright. Putri Nur Anatasha. Saya. Okay, good. Syafiqah Syamimi. Saya, Miss. Alright. Syed Hafiz Ashraf. Ada ni. Alright. Alia Nabila. Saya. Okay. Nakyudin. Saya. Okay, good. Adlin Khairina. Saya. Okay. Nur Aida Syafida. Saya. Okay, Nur Alia Natasha. Saya, Madam. Alright, Nur Fatihah Nafisa. Saya, Madam. Okay. Nurul Ashikin. Saya, Madam. Okay, Muhammad Arif. Saya, madam. Alright. Fakur Razi Lutfi. Fakur Razi Lutfi ada? Okay, Arif tolong ingatkan Fakur Razi ya. Nuri Nadira. Nuri Nadira. Miss. Alright. Naili Nazura. Naili Nazura. Okay, tolong siapa-siapa ingatkan Naili Nazura. Okay, Nur Asma Syazwani. Saya, Madam. Alright. Nur Husna Syahida. Saya, Madam. Nur Eliana. Saya, Miss. Nurul Jannah. Nurul Jannah binti Zaidi. Okay, siapa-siapa tolong ingatkan Jannah. Okay, next Siti Nur Ain Ashikin. Saya, Miss. Alright. Wan Nurul Farisha. Saya, Miss. Okay, Adlin Hafiz. Saya, Miss. Okay, Akmal Lutfi. Akmal Lutfi. Tengah gambar dia. Saya Miss. Ah. Lain dulu. Okay, next Hakim Henry. Saya. Intan Nur Mawaddah. Saya. Okay. Muhammad Adam. Saya, madam. Okay, Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Saya, madam. Saya, madam. Okay, Rashad Daniel. Rashad Daniel. Ada, okay. Saya ulang yang tadi yang tak sahut lagi ni. Fakur Razi Lutfi. Fakur Razi. Fakur Razi. Arif, Fakur Razi ada tak? Ke tak tahu? Tengah memanggil. Okey, baik. Nurul Jannah binti Zaidi. Saya. Okey. Siapa? Fakur Razi. Naili Nazura. Okey, Saya Naili. ada. Okey, Naili ada. Fakur Razi je tak ada. Okey, seterusnya untuk kelas Puan Su. Puan Su. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang.
Salam bunda. Semoga sihat-sihat Salam belaka. bunda. Ada semua orang dah cukup 2 dos kan? Sudah. Ada yang belum ke? Dah. Siapa yang dapat exact tu lambat sikit lah. Tapi dah 2 dos kan balik kampus. Siapa yang, you all balik kampus Oktober ke Disember? Oktober. Ada yang Gimana ni? Ada yang tak balik? Ada yang tak nak balik kampus Siapa yang tak balik kampus? Semua balik? Semua balik dah boleh buat program face to face dah Aina. Macam ni. Saya. Nurin? Ada yang tak balik. Tapi ramai yang balik juga kan? Yang balik Disember. yang kos apa tu? Transport tak balik. Transport business transport tak perlu ada untuk lab kan, betul tak? Betul. Alright, Nur Nasuha Najia. Saya bunda. Nur Azira. Nur Azira Iriani. Tak dengar awak ni. Saya madam. Nur Diana Rashidi. Nur Diana Rashidi. Saya bunda. Adam Rabili Zahrin. Adam Rabili Zahrin. Adam Rabili? Tak ada. Asya Atira Abdullah. Saya madam. Hanan Umairah. Saya bunda. Alright. Macam ni lah cergas. Muhammad Akmal Mat Ali. Saya. Okay. Muhammad Danish Muhammad. Saya bunda. Muhammad Sazmi Zulfaka. Saya bunda. Nur Atira Osman. Saya bunda. Nur Atira Muhammad Ali. Saya bunda. Nur Ayu Atikah Muhammad Nur Azam. Saya bunda. Nur Syahira Farhah. Saya bunda. Nur Liana Amran. Saya bunda. Nurul Maisara Yusof. Saya bunda. Nurul Uzma Hamzah. Saya bunda. Zafri Hakim Zulfitri. Saya bunda. Nurul Afika Syahira. Saya bunda. Yusradini Yusno. Saya bunda. Aina Amira Asmul Effendi. Saya. Muhammad Syamirul Rohaizam. Saya. Oi. Nur Eliana Balkis Muhammad Ramzan. Saya. Nur Syafiq Daniel Hamzah. Saya bunda. Rashida Nurdiana binti Nur Izwan. Saya bunda. Siti Asha Adnan. Saya bunda. Siti Asha Syahbudin. Saya bunda. Siti Nur Ain Muhammad Kamal. Saya bunda. Umairul Sidki. Saya bunda. Nur Alisha Muhammad Saiful. Saya. Adam Rabili Zahrin. Saya benda. Datang pun semua. Okay. Alhamdulillah semua hadir. Okay, teruskan kepada Puan Aina. Cik Aina dah naik taraf sekarang ni. Dah boleh panggil Puan dah. Dia dah kahwin dah. Kalau dulu Cik Aina, sekarang you all dah boleh panggil Puan Aina. Tahniah. Tanya. Nanti tanyalah Puan Aina siapa suami dia. Nanti mesti Puan Aina cerita. Mesti you all surprise siapa suami dia. Okay? So continue lah pada Aina. Terangkan tentang flow dulu. Seperti biasa, setiap orang akan pilih partner masing-masing untuk assignment group yang akan dibentangkan oleh Puan Aina lepas ni. Setiap orang 2 orang, tapi ada topik permasalahan remaja. Di grup grup B kena ada 2 grup yang 3 orang sebab dia 30 orang. Nakudin lah yang pergi sana. Nakudin, awak ada girlfriend dekat kelas B? Saya tersalah register group. Dah lah. Tak nak awet kelas A nak awet kelas B Tak ngaku pula. Betul lah bunda. Saya tersalah register saya. Dah. Lepas tu untuk kelas
ada satu group yang akan ada 3 orang. Jadi sambil-sambil tu you ada boleh tag partner masing-masing. Senang, nanti lepas ni Bonda dan Pak Aina akan tag dalam grup WhatsApp. So semua update dia nak tajuk mana. Sebab kita tak ada kelas face to face. Kalau ada kelas face to face bolehlah cabut undi, shilling ke baling kertas ke. Yang ni you pick up, siapa cepat dia dapat. Okay, teruskan kepada Pak Aina. Puan Su nak share screen ke? Share slide ke? Saya share slide Okay. Full slide ke? Dah full slide tak, Aina? Dah full slide ke belum? Kena tekan full screen. Dah tekan dah? Tak pergi lagi Belum. Okey dah. Okey dah. Masih belum lagi, yang kecil. Lambat kat skrin saya dah keluar dah. Puan dah tekan entire screen ke? Dah. Tak, masa nak share tu present tu your entire screen ke window ke? Kena your entire screen. Dia kecil lagi ke? Sebab skrin saya dah besar dah. Okey, besar. Okey dah besar. Alright. Okey. Jadi saya teruskan kepada sedikit penerangan berkaitan dengan flow kelas kita pada semester ini, iaitu HPD 229 bagi kelas A dan juga kelas B, di mana kelas A akan diajar oleh Puan Suzaina dan untuk kelas B akan diajar oleh saya. Okey, untuk kelas HPD 229 kita akan adakan pada setiap hari Rabu jam 5 petang sehingga 7 petang. Okey, sebarang perubahan tarikh, sebarang perubahan masa akan diberitahu dari semasa ke semasa. Seandainya lah ada saya ada program ke, Puan Su ada program ke, ataupun awak semua ada program ke, kita boleh nego, boleh bincang untuk ganti kelas kita pada hari lain. By the way, siapa yang belum solat asar boleh sambil tu ambil wuduk solat Okey. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk pengenalan HPD 229 ni, di mana saya akan beritahu kepada anda semua berkaitan dengan silibus subjek kita untuk semester ini. Kemudian sedikit pengenalan bersama pensyarah anda iaitu Puan Suzaina, dan juga untuk kelas B bersama dengan saya, dan juga pengurusan kelas dan aktiviti bagi HPD 229, di mana bagi kelas ini kita akan adakan projek bersama. Okey, seterusnya. Dah kenal? Okey, ini merupakan pensyarah bagi kelas A. Okey, siapa kelas A sila angkat tangan. Sila bagi emoji kelas A, tulis A dekat ruangan chat tu. Siapa yang kelas A? Kat ruangan chat tu tulis A, siapa yang kelas A Yang B jangan komen pula, yang kelas A saja. Okey, Aisyah, Nasuha, Syafiq Daniel, ni Bakis. Okey, ramai. Okey tu. Okey, lagi. Okey, so awak dah kenal pasti sekarang awak berada di kelas A ataupun kelas B. Okey, so inilah pensyarah anda untuk kelas A, di mana Bonda Su akan menemani anda sepanjang 14 minggu ini dan akan membimbing anda dalam kelas pembimbingan sebaya 2. Okey, seterusnya. Okey, bagi kelas B, di mana saya sendiri akan ajar, macam Puan Su kata, sebelum ni saya Cik Aina kan. Okay, sekarang saya dah tukar kepada Puan, boleh panggil saya Puan Aina ataupun Madam Aina. Okey, siapa yang kelas B boleh tulis kat ruangan chat, siapa yang kelas B tulis B. Okey, so kelas B ni kenal pasti siapa ahli kumpulan ahli kelas anda. Okey, siapa pensyarah anda, jangan tersalah lecturer pula. Okey, terima kasih di atas respon di ruangan komen. Okey, baiklah. Okey, ada soalan tentang pensyarah kelas A dengan kelas B? Dia seorang je yang confuse Aina, Nakudin je. Okey, Nakudin. Refresh balik, hari tu saya lepas dengan Bonda Su. Saya ni dengan saya, okey, refresh balik Nakudin. Okey, untuk pensyarah ada tak soalan untuk kelas Puan Su dengan kelas saya? Dengan Bonda Su dengan kelas saya. Ada soalan? Okey, tak ada apa-apa kan? Okey, tak ada apa-apa, kita pergi slide seterusnya. Okey, macam biasa bagi mereka yang belum ada account Counselling to You ataupun ada masalah Counselling to You, boleh refer dengan kaunselor, itu saya ataupun Puan Su, dan boleh sentiasa layari Career Counselling for You, sebabnya kat situ ada pelbagai aktiviti dan juga program yang dijalankan oleh unit kerja dan kaunseling
UiTM satu Malaysia, bukan Johor sahaja. So agak-agak kalau awak rasa macam nak tahu pasal stres, okay, tengok kampus mana ada buat sharing pasal stres. Yang nak tahu pasal Kerjaya, okay, tengok kampus mana pula yang ada Kerjaya. Ataupun awak rasa nak buat ujian psikologi macam sebelum-sebelum ni, okay, boleh juga refer kepada laman web Career Counselling for You. Okay, ini merupakan logo rasmi bagi Badan Peer Counselling dan juga rakan kaunselor. Okay, seterusnya. Okay, ini merupakan YouTube channel dan juga Instagram. Saya rasa pasti ada yang belum follow, belum subscribe. Jadi saya minta kerjasama anda semua bagi kelas HPD 229 untuk follow Instagram UKK UiTM PG dan juga subscribe UiTM YouTube channel. Okay, contoh laman web IG dengan YouTube saya share. Saya share sekejap Puan Su. Terus awak like dan subscribe. Bunda faham kadang-kadang ada pelajar mungkinlah you punya media sosial tu risau kan. Tapi untuk pengetahuan awak, saya dengan Puan Aina tak ada masa nak tengok awak, you all punya tu. Okay, ini merupakan laman web jadi jangan risau. YouTube. Okay, ini YouTube UKK UiTM PG. Kalau awak tengok, kami sentiasa update. Sentiasa update yang latest punya aktiviti atau program under UKK. So bagi mereka, kelas kita pun nanti kami akan upload kat sini. Jadi bagi mereka ni tugasan-tugasan awak pun ada kat sini. So boleh tengok, boleh refer, boleh tonton, boleh like, boleh share. Okay, by the way, sebelum tu, mana yang pelajar tu yang dirasa macam kenapa tugasan ni tak masuk? Contohnya yang slot patriotisma. Sebenarnya bukannya sebab tak masuk, sebabnya adalah YouTube copyright. YouTube ada copyright, so dia dah block. So kami ada dalam akaun kami, ada dalam akaun YouTube kami, tapi tak boleh appear to public. Jadi lepas ni once ada assignment, jangan pakai yang YouTube punya link. Nanti tak boleh nak post, nanti copyright, nanti gambar awak tak ada. Bila assignment nanti lepas ni kita akan terangkan tentang assignment, jangan pakai gambar daripada YouTube link. Nanti copyright tak boleh masuk website. Okay, ini bagi YouTube. Yang kedua ialah Instagram UKK UiTM PG. Kat sini pun kami akan sentiasa update program-program, lepas tu peluang-peluang kerjaya, di mana awak semua boleh refer. Anda kata berminat nak join program-program kerjaya ataupun program-program counselling, boleh refer juga kepada Instagram UKK UiTM PG. Kami sentiasa update info-info yang terkini. Alright. Okay, so ni dua laman web utama yang berkaitan dengan unit kerja kaunseling. Yang paling penting Insta lah. Insta tu tolong follow sebab poster, aktiviti mungkin sekarang you rasa tak penting sebab baru part 2, part 3. Tapi nanti nak cari kerja, kena ingat graduan yang menganggur paling ramai adalah degree. 290,000. Almost 300,000. Belum lagi keluar yang baru ni. Jadi alert Instagram sebab kami sentiasa post jawatan kerja kosong. Alright. Nampak slide Bonda Su kecil ke besar? Kecil. Kecil kan? Okay, cuba Puan Su share balik semula. Sebab tadi dah buka dua screen kan? Betul. Sebab tadi dah buka dua screen dah hilang yang besar. Tira angkat tangan kenapa Tira ada soalan? Okay. Okay, jadi saya bagi masa dalam masa kiraan 10 saat. Okay, mana-mana yang belum subscribe, belum scan QR code boleh berbuat demikian. Okay? 1, 2. Kenapa dah ambil attendance makin ramai orang keluar ni? Masuk. Lepas ni ambil attendance sekali lagi lah. Okay, saya dah check ni. Saya check siapa yang dah follow ni. Okay, bagus. Shikin dah, Face dah, Nakiu dia Rejab dah. Okay, sila follow sebab saya sedang check ni. Alright. Terima kasih yang follow. Kami tak, Bonda dengan Puan Aina takkan stalker akaun awak. Awak nak bogel ke, nak apa ke. Itu dosa awak dengan Allah Ta'ala, bukan dosa dengan kami pun. Kami sekadar nak share maklumat. Maklumat terkini kepada anda semua. Just nak pastikan maklumat unit kejayaan dan kaunseling tu sampai kepada pelajar. Sebab kalau tengok kita dah endemik dah setahun.
nak masuk tahun, bukan setahun dah 2 tahun, nak masuk 3 tahun. Jadi macam perlu you kena memang berkomunikasi kita memang cara ni. Betul. Okay? Alright. Okay, terima kasih kepada mereka yang dah follow Instagram, dah subscribe YouTube channel. Nanti boleh keep in touch dekat 2 saluran rasmi untuk UKK, UiTM PG. Okay, baik. Slide seterusnya. Okay, ini merupakan link jadual akademik. Bagi mereka yang belum dapatkan jadual akademik, boleh refer kepada link yang dipaparkan. Okay, kita ada 14 minggu bersama. Dan juga macam tadi Puan Bonda Su ada katakan, pemilihan kumpulan ada grup yang 2 orang satu kumpulan, ada grup yang 3 orang satu kumpulan. Di mana untuk kelas A ada satu grup sahaja yang 3 orang, yang lain semua 2 orang. Dan untuk kelas B ada 2 grup yang 3 orang, yang lain semua 2 orang. Okay, so boleh cari partner sekarang, boleh text masing-masing sebabnya nanti kita akan terus nanti saya follow back. Mana yang dah follow tu nanti kami akan follow back anda semua, jangan risau. Okay, so kan. So far kita orang follower bukan follower yang ramai, follow yang lebih. Jangan risau, kami akan follow balik, jangan risau ya. Okay, jadi semua boleh keep in touch dengan partner masing-masing, cari kawan masing-masing sebab kita akan terus jot down siapa nak tajuk mana, namanya siapa supaya lebih lancar untuk presentation pada minggu seterusnya. Alright. Slide seterusnya. Okay, ini merupakan silibus untuk HPD 229. Okay, 229. Okay, kita ada 4 tajuk utama. Okay, untuk tajuk pertama berkaitan perkembangan kendiri. Okay, pengenalan kelas minggu pertama pada hari ini. Okay, so kita akan kenal sesi kenal-kenal macam tu. Okay, minggu hadapan. Ini merupakan projek kita pertama iaitu program HPD 229 From Zero to Hero iaitu Talk Alumni berkaitan dengan kerjaya. Okay, untuk yang Talk Kerjaya ni saya perlukan, boleh volunteer kat situ, saya perlukan siapa yang sudi jadi pengerusi majlis, lelaki dan perempuan, pembaca doa. Nanti you all dapat sijil. Siapa yang sudi jadi pengerusi majlis program, sebab program nanti tak apa, kita dengan Bonda dengan Puan Aina sebab benda semua dah lulus, dah senang running, pengacara program, siapa yang willing, teks tak ada masalah, Bonda buatkan. Just tinggal baca je, termasuk teks doa, tak tahu nak buat tak apa, Bonda buatkan tinggal baca je. So kat ruangan chat tu, siapa yang volunteer nak tonjolkan bakat asyik dan memendam rasa kan, dah lama tak bercakap public dengan cara besar. Sebab nanti program tu bukannya untuk kelas awak je, ada kelas lain yang join. Jadi glamour lah, memang glamour lah nanti. Okay, so pengacara majlis lelaki dan perempuan, dua-dua kelas boleh volunteer. Kelas B, kelas A tak ada masalah. Lepas tu pembaca doa seorang. 3 orang, Bonda mencari 3 orang. So 2 orang lelaki, 1 orang perempuan. Okay. Jadi bagi mereka yang berminat, okay, boleh nyatakan nama. Okay, nanti kami akan ni volunteer dululah, agak-agak tak ada keluar nama je lagi, Bonda pilih. Daripada kena pilih, baik volunteer kan? Okay. Okay. Volunteer. Okay, itu program yang pertama, minggu depan ingat. Okay, set dekat kalender masing-masing, minggu depan kita ada program pukul 5 sampai pukul 7, Alumni Talk berkaitan dengan kerjaya. Okay, by the way, program ni adalah kesinambungan daripada you punya assignment juga. Assignment you all nanti, you all kena buat cover letter, resume dan video resume. Jadi memang kena attend lah. Sebab nanti you tanya terus boleh majikan tips-tips buat tu. Sebab nanti you kena submit assignment, cover letter untuk mencari kerja, resume dengan video resume. Kena ready from now. Nanti dah final year, just tinggal edit je. Okay. Tinggal edit at least ataupun masa dah final year dah tahu cara nak buat. Alright? Okay, baik. Seterusnya bila kita dah settle tu, barulah kita masuk kepada topik silibus kita iaitu pada minggu ketiga 27 Oktober iaitu mengenal diri tingkap Johari. Dalam bahasa Melayu Johari lah, kita biasa panggil Johari. Tapi bahasa Inggeris sikit Johari kan. Okay, kemudian yang ni 2 orang, yang ni 2 orang. Yang ni untuk 2 orang, satu kumpulan 2 orang. Di mana setiap minggu kita akan ada 2 presentation. Okay, jadi minggu ketiga ada mengenal diri dan juga kemahiran berfikir. Okay, ni grup ni 2 orang sahaja. Dia kesinambungan tau, perkembangan kendiri, kemahiran berfikir. Dia macam tu.
Okay, baik, tajuk seterusnya mengenali keperluan diri. Okay, alert masing-masing tajuk-tajuk ni sebabnya nanti anda kena pilih, anda dengan partner anda kena pilih tajuk mana yang untuk dibentangkan. Okay, kemudian kita ada konsep kepimpinan lanjutan. Kalau sem lepas kita belajar pasal konsep kepimpinan sahaja, yang ni kita dah advance pergi kepada lanjutan. Alright, itu yang tajuk utama yang pertama. Yang kedua, kaunseling lanjutan. Okay, kaunseling lanjutan ni pun satu grup 2 orang. Satu grup 2 orang untuk tajuk di bawah kaunseling lanjutan. Kita ada teori kaunseling, kita pilih 2 teori iaitu teori REBT dan juga teori reality. Okey, benda ni awak boleh Google, kalau tak tahu boleh tanya Puan Su, Bonda Su boleh tanya saya. Okey, kemudian teori kerjaya, kita ada teori Holland dan juga teori super dan juga kemahiran dalam kaunseling. Alright. Okey, dalam kemahiran kaunseling tu, minggu ke-9 akan ada quiz. Quiz ni secara oral So maksudnya silibus yang perkembangan diri dan kaunseling lanjutan tu yang akan masuk dalam quiz. Oral. Contohnya Bonda sebut nama Nur Nasuha, soalan awak. Macam tu. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Okey, tajuk ketiga, tajuk besar ketiga ialah komunikasi lanjutan. Kita ada tajuk berkaitan proses komunikasi, halangan komunikasi, menerima dan memberi maklum balas. Okey, yang ni pun satu grup 2 orang. Alright, boleh alert satu grup 2 orang untuk tajuk-tajuk ini. Yang keempat ialah berkaitan remaja. Yang remaja ni satu kumpulan 3 orang untuk kelas A ada satu grup. Kelas B dua-dua tajuk ni dengan 3 orang. Okey, kita ada tajuk permasalahan remaja dan juga penyelesaian masalah remaja. Alright. Okey. Kemudian minggu ke-13 kita akan ada satu lagi program. Okey, program ni saya dan Bonda Su akan maklum kemudian dan akhir sekali. Sebab biasanya ada program wajib daripada co-curriculum. Mungkin kami letak pada minggu ke-13 tapi contohlah co-curriculum program tu pada minggu ke-10. Jadi guru minggu 10 tu akan present the next weeknya. Dia akan turun balik. Sebab so far co-curriculum tak boleh bagi tajuk lagi. Bagi tarikh lah masuk Bonda. Tapi dia biasanya memang ada satu program wajib macam lepas patriotisme. Okay, alright. Okay, so last kali minggu 14 kita akan ada final exam. Final exam ni cara dia nanti kita beritahu. Berapa pula kita nak guna pakai. Okay, so far semua pelajar suka tak dengar result gitu? Suka. Suka sangat. Suka sangat. Terima kasih. Puan Aina, terima kasih. Kita orang nak bagi C lah sebenarnya. Tapi macam tahan baiki. Kan? Tak adalah. Sebenarnya semua orang layak untuk dapat A. Dia once you follow apa yang kami arahan, buat assignment, attendance bagus, should be dapat A. Okay. Bagi respon dalam kelas, bila tanya jawab. Tapi bagi yang tu mungkin dapat A minus, dapat B minus, contoh. Tapi mana yang bagus memang A lah. Sebab kita kira berapa kali ponting, ponting banyak sangat pun tak boleh dapat A juga. Macam tu. Betul. Okey, jadi ada apa-apa soalan berkaitan dengan silibus? Okay, semua faham macam mana pembahagian kumpulan, apa tajuk-tajuknya, minggu keberapa. Kita dah statekan tarikh dah, tapi andai kata ada perubahan, contoh macam tadi Bonda Su kata tiba-tiba ada program koko kan pada tarikh berkenaan. Okey, nanti kita akan maklumkan dalam grup untuk tunda presentation pada minggu seterusnya. Okey, ini ialah tarikh-tarikh penting di mana kuis dan juga peperiksaan akhir akan dijalankan. Kuis pada minggu ke-9, 15 Disember 2021. Okay, take note. Okey, kedua ialah peperiksaan akhir iaitu minggu 14, 26 Januari 2022. Alright. So dalam masa 2 tahun awak ada 2 exam berkaitan dengan HPD 229. Sebab semester ni melangkau tahun kan? Ya. Alright. Sebab you all masuk lambat. Biasanya kita masuk Julai. Okay, so take note tarikh ni. Pastikan anda free. Okey, andai kata tiba-tiba tarikh tu ada hal lain, ada exam ke, ada program fakulti ke apa, maklumkan awal. Jangan last minute tiba-tiba dah nak exam, tak dapat datang lah, ada hal lah. Alasan-alasan tu dah tak diterima. Okey, seterusnya. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Okey, kelas kita dah habis. Tak ada. Tak ada lah, gurau je. Okey, untuk assignment nanti belum habis pun dah tinggal 53 orang.
Okey, Bonda Su akan terangkan tentang assignment yang akan dijalankan sepanjang semester ni. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Puan Aina. Untuk assignment macam Bonda terangkan tadi, pertama kita akan ada quiz. Quiz by oral. Contohnya Bonda pick nama Syafiq Daniel, terangkan apa yang awak faham tentang kaunseling lanjutan. Tapi nak study macam menghafal. Bonda kalau kita kurikulum ni, subjek bukan menghafal macam subjek you punya hakiki subjek fakulti mechanical, civil yang you kena tu. Tapi kita lebih macam mana you adapt dan you faham dan macam mana you aplikasi, tu yang penting. Alright, cara menjawab tu. And then kita akan ada exam. Okay, program yang pertama kalau tengok daripada slide tu, pada minggu kedua iaitu minggu depan, mungkin Puan Aina boleh share daripada IG punya poster dekat IG. Jadi untuk yang program tu, betul dah boleh cakap kat ruangan cik tak ada siapa respon Noliana nanti Puan Aina follow 10 kali awak. Okay, buka yang satu tu Aina, yang 18 Cik Roslan tu. Dia orang batch Cik Roslan ke Cik Rizal? Cik Rizal. Yang Cik Rizal. Kejap saya cari. Tak ada Cik Rizal tak apa. Dalam ni. Yang tu satu. Sekejap boleh bagi link tak? Sambil tu follow back lu. Okay, ni pun dia dah copy aktiviti kita yang program pertama dekat ruangan chat. Jadi yang program tu adalah, tu dah siapa volunteer ni cepat. Kelas Aina siapa yang biasa baca doa? Syafiq Daniel jadi MC Kelas saya biasa baca doa ni, Cik Hafiz. Cik Hafiz baca doa. Syafiq Daniel, awak jangan nak senyap-senyap. Apa Said apa? Cik Hafiz Ashraf. Ada tak Cik Hafiz? Cik Hafiz ada? Dah tunggu diam. Ada madam. Ada. Suara tu dah ada sedap dah untuk baca doa. Ustaz kelas kita ni. Okay, Said Hafiz baca doa. Okay, Syafiq Daniel. Saya Bonda. Jadi MC Dua orang kan? Ya, awak nak anak siapa? Aina Amira lah. Memanglah dengan Aina je macamnya. Okay, dia macam ni pengurusi, sebab Bonda akan jadi moderator. Nanti you just welcoming penceramah, serahkan kepada Bonda. Dia senang je pun. You just intro nyanyi lagu negara aku, wawasan setia, baca doa. Lepas tu serah pada Bonda. The next tu Bonda yang handle. Nak bagi you all ni. Sebab so far kesian sebab you all tak ada aktiviti yang face to face kan. Tapi kalau dah ada kat college kita buat aktiviti face to face lah. Okay, siapa yang mula ambil baju? Perempuan? Saya. Tulis nama kat situ, nanti Bonda dengan Puan Aina copy. Nama siapa belum ambil baju? Baju saya siapa? Tulis terus. Lelaki ke perempuan? Saya pakai baju tu hari ni. Tengok Aina. Sebab nanti, alamak. Program kerjaya kita pakai baju tu tau. Bila ada program kita pakai baju. Bonda, Dia kalau tak ingat saiz macam ni. tak apa, dia ada nama. Nama hari tu letak nama apa, nickname? Kat baju letak nama apa? Rashidah Utama ke? Rashidah Utama lagu dulu. Muda rasa mak awak suka lagu rock rock kapak tu. Rashidah letak nama. Saya pakai baju tu hari ni. Bagus Aina Amira. Nanti bila program yang ni 18 ni Aina, ada orang yang kelas tu. Saya ada bagi kat WhatsApp awak link dia. Dia bukan kelas Cik Roslan yang handsome ni. Kelas Cik Rizal yang tengah bergazal tu. Ni yes. Yang program tu dengan pelajar company data, komander. Dia pakai ni, baik benda, okey. Jadi kadang-kadang mungkin lah PKP ni mungkin dah gemuk ke dah apa kan. Tak apa, kita kan duduk je, tak nampak. Kita nampak lengan ni pun bajunya. So program, okey, tulis nama lagi. Siapa yang tak ada baju tu? Kenapa tak tulis kat ruangan chat? Tak nak angkat tangan, Bonda lupa ni. Cepat-cepat, Syamirul lagi.
Okay, sambil rakan-rakan di ruangan chat tu, okay, untuk yang ingat tak hari tu cuti Bonda dah terangkan, you all kena dengar tentang program Kejaya kan? Program Kejaya hari tu, ni Bonda laju-laju lah, Bonda akan terangkan tentang tips-tips link dia, program. Jadi bila you tahu tentang link, automatically, alamak, kadang-kadang you all tak ada Facebook. Sebab sekarang ni memang tak boleh buat program pakai Facebook sangat, nanti generasi tua je yang join. Generasi muda tak sign. Okay, sambil-sambil yang size tu tulis je size kat situ, tak ada masalah. Sebab nanti Bonda dengan Puan Aina akan copy. Kita akan susun balik baju. You all balik kampus balik kampus ke tak? Balik tapi week 8. Ada yang balik, ada yang tak balik. Ada yang Bonda. balik, ada yang tak balik. Siapa yang tak balik, baju dia Bonda nak kena post tu tulis sekali. Bonda saya tak balik, saya transport kena post. Tulis. Boleh? Kesian pula yang tak ada baju ni. Bayar dah mahal dah hari tu. Sini awak dah selamat dah habis dah. Alright. Kalau video tap kan Ina? Video tap. Untuk ni mana tadi? Sharing. Sekejap Sama-sama hari ini. Dia boleh besar tak? Saya Nabila Ahmad. Okay, sekejap Bonda tunjukkan. Jurubahasa Isyarat Malaysia, Encik Muhammad Fakrul, Zarif Muhammad Fuzi bersama anda pada pagi ini. Para pendengar di alam maya sekalian, Alhamdulillah syukur dengan izinnya dapatlah kita bersama-sama ke sesi webinar sempena program. Sekejap Bonda lajukan dulu. Ya, kepada kita punya MC. Okay, saya boleh tolong jawabkan. Untuk kita punya audience lah. So kalau Puan Su belum share. Belum share. Belum. Berapa kali awak sudah apply kerja? Let's say awak apply kerja dapat dipanggil. Dengar dah? Analisis kita pun dapat buat kesimpulan. Okey, nampak. Dia ada sebab-sebab Jajak kena tertentu. back balik. So hari ini saya akan share dengan Sehingga 22 September Puan Su boleh besarkan kita skrin. punya audience lah. So kalau saya nak tengok komen, mereka akan komen dekat sini ya. Macam mana Aina dah besar ni? sebarang komen yang pendengar akan udarakan, saya akan bacakan buat misteri lah. So far kita akan bersiaran langsung melalui Facebook channel iaitu Unit Strategik Modal Insan Johor, dan mana peserta yang telah mendaftar, yang maksudnya yang ni special seat melalui Run the World. Saya akan bacakan segala komen misteri nanti. Okey, boleh. Okay, selamat pagi semua. So hari ini saya akan sharekan dengan semua orang kebanyakan itu biasa common mistakes yang kita jumpa untuk pekerja-pekerja yang apply kerja. So kita di itu platform Mau Kerja, lebih kurang average setiap hari kita akan terima lebih kurang 10,000 job application. Okay, 10,000 job application. Tapi apa yang kita nampak ialah bukan semua job application akan dapatkan cari kerja dengan berjaya. So kita pun analyze kenapa some job seeker mereka dapat cari kerja yang berjaya dan kenapa some tak dapat berjaya. So selepas analisis kita pun dapat buat kesimpulan. Dia ada sebab-sebab tertentu. So hari ini saya akan share dengan semua orang apakah sebab yang very common, very common yang kita nampak dan you boleh avoidkan bila you apply kerja. Okay. So sebelum itu saya nak sharekan dengan itu challenge setiap job seeker yang akan hadapi bila mereka mencari kerja. So kita panggil pagar. Okay, itu pagar, rintangan yang dia akan hadapi. Setiap pekerja bila dia cari kerja, dia akan hadapi dua pagar yang challenge sebelum dia berjaya dapatkan kerja. Okay, pagar pertama kita panggil ialah apply kerja. Okay, pagar pertama yang you kena dapat ialah dapat chance untuk interview. Okay,
Ramai orang dia apply kerja tapi jarang dapat chance interview. So ini pagar pertama yang setiap orang, setiap job seeker kena hadapi. Dan pagar kedua ialah sesi interview. You dapat impresskan HR itu tak? Okay, kalau you berjaya dapat impresskan HR itu, dan you selalu lepas 2 pagar. Means setiap job seeker, kalau you nak berjaya dapat kerja, pagar pertama dapatkan chance interview. Pagar kedua, okay, dari sesi interview itu impresskan HR, so you akan dapatkan offer untuk kerja ini. So seterusnya saya akan sharekan apa-apa kesilapan yang common dibuat semasa di setiap pagar ini. Pertama atau kedua. Okay, kalau you ada apa soalan, you boleh tanya kepada kita punya MC. Okay, so saya boleh tolong jawabkan untuk setiap pagar ini. So first thing, pagar pertama, tujuan kita sangat clear. Kita nak dapatkan chance untuk interview. Tapi untuk dapatkan chance interview, senang tak? Okay, you fikir balik. Berapa kali awak sudah apply kerja? Let's say awak apply kerja 10 kali. Berapa interview dapat dipanggil? Okay, 10 atau 0? Atau 1 atau 2? Kita pernah tengok ada orang yang apply 5 kerja, dia dapat 5 interview. Kita pun pernah tengok ada orang yang apply 5 kerja, dapat 0 interview. So kenapa? Kenapa some dapat 0? Kenapa some dapat 5? Pada pendapat korang lah, kenapa? Apa beza antara mereka? Apakah perbezaan antara semua orang ini? Kenapa some dia dapat interview? Kenapa some tak dapat? Di mana kesilapan mereka buat? You boleh share dekat komen sana, so kita boleh tengok. Okay. So first thing, first mistake yang kita nampak paling biasa ialah resume dia tak attractive. Okay, resume dia tak attractive. Saya tunjukkan dua example contoh dekat sini. Resume A dan resume B. Okay, resume A dan resume B. Pada pendapat korang, mana satu lebih atraktif? Kalau you sebagai HR, okay, you kena ingat lah. You tahu tak kalau satu jawatan kosong, ada berapa orang yang akan apply kerja? Okay, you teka tengok. Satu jawatan kosong, biasanya ada berapa orang apply kerja? Lebih kurang 300. Okay, in average, secara puratanya, satu jawatan kosong akan ada 300 orang apply kerja. So you jangan hairan kalau you tidak dipanggil interview. Sebab dia tak akan panggil 300 orang interview. You fikir you sebagai HR, you sebagai majikan, you nak cari satu pekerja. Okay, you nak cari satu pekerja. Ada 300 orang apply. You akan interview 300 orang ke? You akan interview berapa? Biasanya you akan interview berapa? Okay, normally, okay, as a majikan, as a HR, mereka akan interview 10 orang atau maksimum 20. Okay, 10 sampai 20. Maksudnya apa? Kalau saya HR, 300 orang apply kerja, saya hanya interview 10 orang, maksudnya 290 orang yang baki itu tak akan dapat balas. Tak ada respon. That's why jangan surprise kalau apply kerja, kenapa tak ada respon ni? Kenapa tak ada orang panggil saya interview? Sebab 290 orang akan di-reject. Dia hanya panggil 10 orang pergi interview. Okay, ini adalah fakta-fakta yang kita nampak. So soalan sekarang, macam mana you boleh jadikan 10 orang itu? Dan 300 orang apply kerja, dia hanya pilih 10 orang untuk interview. Macam mana you boleh jadi yang 10 orang itu yang dapat chance interview? Pagar pertama. First thing, resume kena attractive. So you imagine. You ada HR. You kena berdiri, okay, di tempat HR fikir. You ada HR. You post satu jawatan kosong. Okay, dekat mau kerja ke atau tempat biasa lain. You terima banyak resume, 300 resume. Okay? You rasa you akan baca 300 resume ke? You fikir tengok, HR akan baca 300 resume ke? You tahu tak baca satu resume kena berapa lama? Baca satu resume dari atas sampai bawah, okay, at least take ambil 2 sampai 3 minit. Okay, kita cakap 3 minit cukup. 3 minit. 300 resume,
berapa? 900 minit. You rasa HR akan spend 900 minit baca semua resume ke? Dia tak akan. Okay, so first thing, you kena fikir, orang sentiasa yang penting ialah kita panggil first impressions. So first impressions, okay, image pertama yang paling bagus dapat menarik perhatian HR. So kalau nak design resume awak, design dengan attractive sikit. Saya tak suruh awak buat colourful macam rainbow colour. Jangan buat macam rainbow colour, terlalu banyak, right? But attractive a bit. Macam A, resume A yang saya tunjukkan ini, okay, slightly professional and attractive compared to resume B. Dapatkan perhatian HR, first thing. Okay, so dari 300 resume, mungkin dia akan baca 30. Dia akan filter. So dia baca 30. Dia harap dari 30 itu, dia akan shortlist 10 untuk interview. Okay, ingatlah ini paragraf pertama. So dia first mistake, kebanyakan job seeker yang buat. Resume tak atraktif, tak dapat menarik perhatian. Okay, so nombor satu lah. So kita akan pergi kan kedua. Sama kalau Ayu ada soalan, please letak dekat komen sana. So kita boleh nampak. Okay, mistake kedua. Okay, sekarang awak sudah faham. Oh, resume kena cantik, resume kena menarik. Bagus. So you should design, cantik dah, menarik dah. So dapat kerja. Tak semestinya. Step kedua ialah tengok isi kandungan resume awak sekarang. Okay, isi kandungan resume awak sekarang. Ini sekarang penting. Tadi cantik, pakaian cantik, kan? Sekarang ialah isi kandungan awak. So you guna 2 minit, okay, 1 sampai 2 minit baca resume ni. Cuba guna 1-2 minit. Ini contoh resume yang betul kan. Okay, tapi nama dia, phone dia, handphone dia, semua saya sudah tukar lah. Saya tak tunjukkan butiran yang betul. Okay, contact number dia, address dia saya sudah tukar. Tapi kandungan isi ni, resume ni ialah betul ni. Okay, ini isi resume yang saya memang terima. Pada pendapat korang. Okay, pada pendapat korang. Okay, kita tengok resume ya, kandungan ni ya. Job seeker ini, okay, pencari kerja ni, dia cari kerja apa? Dia baca sikit dia punya resume. You rasa dia nak cari kerja apa? You rasa dia kekuatan dia apa? Guna 1 minit baca. Dia punya kekuatannya apa? Dia nak cari kerja apa? Okay, dan share dengan saya apa pendapat awak. Okay, dari sini, dari respon semua orang, kita nampak tahu. Okay, some people, okay, ada some people dia cakap, oh ini sedang cari kerja designer, dia designer. Tapi some cakap, oh dia cari kerja marketing. Some cakap dia cari kerja advertising. Kenapa satu resume ada 3 kesimpulan? Kenapa satu resume dibaca semua orang? Some cakap designer, some cakap marketing. Apa kesilapan dia? You nampak tak apa kesilapan dia? Kesilapan kedua, paling banyak job seeker buat dia tak tunjukkan kekuatan dia dengan clear dan jelas dalam resume dia. Kalau saya HR yang baca resume ni, you nak cari kerja designer ke atau you nak cari kerja marketing? Kekuatannya apa? Tak clear. Okay, kalau tak clear, saya tak tahu nak pilih awak tak. You tengok, ingat 300 resume. Saya suruh resume awak cantik, tapi saya baca, you nak designer ke atau marketing? Tapi ya, lagi satu. Oh, ini designer ni. Oh, ada pengalaman designer, ada skill designer, pendidikan pun designer, working experience tu designer. Dia nak pilih siapa interview? Yang pertama ke atau yang kedua? Okay, kesilapan job seeker paling banyak kita nampak resume tak tunjukkan kekuatan dia, tak jelas langsung. Okay, kalau you nak cari kerja designer, biarkan resume awak tunjukkan apakah kekuatan awak dalam bidang designer. Kalau you nak cari kerja marketing, biarkan resume awak tunjukkan kekuatan awak, pengalaman awak, semua berkenaan dengan marketing. Okay, kalau tidak, sebagai HR, saya akan fikir, nak panggil awak interview ke?
Nak panggil awak atau panggil lain? Sebab you jangan lupa, saya ada banyak pilihan. Sebagai HR, saya ada banyak pilihan. Saya tak pilih awak, saya boleh pilih orang lain. That's why pagar pertama susah. 300, dia hanya pilih 10. That's why resume awak kena kuat. Tunjukkan kekuatan awak yang berkenaan. Okay? Inilah mistake yang kedua. So sekarang kita akan pergi ke mistake yang ketiga. Mistake yang ketiga. Ini paling ketara. This one very common. Satu resume untuk semua kerja. Ini kita senang tengok. Satu resume untuk semua kerja. I can tell you chance untuk dapat kerja sangat slim, sangat kurang. Dia sangat nipis. Chance untuk dapat kerja, dapat interview sangat kurang. Compare to orang yang customize resume. Saya repeat satu resume untuk semua kerja, chance untuk dapat kerja sangat kurang compare to orang yang customize resume. Apa maksud customize resume? Saya tanya awak. Okay, you fikir sendiri Kalau you ialah majikan, kalau you ialah HR, you rasa company A, kita cakap satu kerja, mungkin kerja ini ialah HR, kita cari kerja yang senang. Kita cakap kerja ialah account, kita cakap kerja account. Tadi kita cakap designer marketing kan, sekarang kita cakap account. Kalau you ialah company A, you nak cari account, company B nak cari account, company C, D, E, dia pun cari account. You rasa dia punya requirement sama ke? Example Maxis cari account, DG cari account, Maybank cari account, Telekom cari account. You rasa semua requirement dia sama ke? Dia nak punya skill semua sama ke? Tak akan sama. I can tell you, setiap company dia ada requirement dia sendiri. Dia ada job scope dia sendiri. Dia tak akan sama untuk setiap company. Walaupun semua ialah kerja account. It's worse kalau kerja dia tak sama. Example, kerja ini ialah marketing, jawatan kosong. Kerja nombor 2 ialah jawatan kosong ialah untuk sales. Kerja nombor 3 jawatan kosong untuk account. You fikir, you guna satu resume untuk apply kerja-kerja yang berlainan. Company yang berlainan. You rasa chance awak akan dapat tak? Ingat tak apa mistake kedua? Tadi saya cakap. Mistake kedua, resume awak mesti tuliskan kandungan isi yang berkenaan dengan jawatan kosong itu. Dan sekarang you guna satu resume untuk jawatan-jawatan yang tak sama. You rasa dia akan berkenaan ke? Dia tak akan berkenaan. Tips untuk cari kerja sangat senang. Guna masa baca iklan jawatan kosong itu. Guna masa baca jawatan kosong itu. Kalau iklan jawatan kosong itu, dia akan tulis, saya punya requirement ialah 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Dia cakap, saya ada 5 benda requirement saya. A, B, C, D, E. Dan dia fikir resume awak. Ini jawatan kosong Dia ada requirement responsibility dia A, B, C, D, E. 5 Kita tengok balik resume awak. You ada A, B, C, D, E tak? Kalau you tak ada A, B, C, D, E, you rasa dia akan panggil awak pergi interview tak? Sebagai HR, saya punya kerja sangat senang saja. Saya punya requirement ialah A, B, C, D, E. Saya cari orang yang ada A, B, C, D, E lah. Kalau orang itu tak ada A, B, C, D, E, saya cari A, B, C lah. Sekurang-kurangnya dia ada 50% apa yang saya perlu. Dia ada 50% apa yang saya perlu. Sekurang-kurangnya. Dan saya akan panggil dia pergi interview. Tapi kalau resume dia langsung tak ada A, B, C, D, E yang saya perlu, skills, responsible saya perlu, saya tak akan panggil dia pergi interview. Saya akan ambil resume ni, letak tepi. Saya akan cari resume yang lain. Sebab ingat, saya tak nak interview semua orang. Saya nak interview 10 orang saja. That's why tak boleh guna satu resume untuk semua orang. Chance rendah. Sebab you tak ada benda-benda yang dia perlukan di jawatan kosong. So inilah mistake yang ada soalan ketiga. daripada pendengar, boleh ke?
Boleh, come. It's Boleh? okay. Okey, soalan yang pertama Mr. Ray, dia bertanyakan sebab Mr. Ray dah intro tentang resume kan. Apakah beza antara resume dan CV? Dan kalau resume tu berapa Bagus. page, CV tu berapa page, bagaimana? Ramai student tanya ini. Okay. So biasanya resume adalah ringkasan dan rumusan tentang you sendiri. Okay. It's a summary about yourself. Biasanya 1 sampai 2 page cukup dah. Okay. CV ialah satu dokumen yang lebih details tentang awak sendiri. Okay. Resume dia 1-2 page. CV mungkin dia 3 page, 4 page, 5 page. Okay. Dia macam portfolio awak. Dia lebih details. Ini perbezaan dia. Tapi yang penting ialah pada pandangan HR. Okay. Pada pandangan HR, pada pandangan dekan majikan, pada pagar pertama, okay, yang pentingnya lah resume. Ingat, HR ada banyak CV dan resume perlu tengok. Kalau you tulis panjang-panjang lebar tapi tak menarik, kandungan tak berkenaan, tak penting. Yang penting ialah you ambil rumusan dapat menangkap perhatian dia. Okay, that's why konten awak sangat-sangat penting. Okay, so harap jawab soalan awak. Ada apa soalan lagi tak sebelum saya continue? Alhamdulillah, soalan biasanya kalau resume tu biasanya fresh graduate lah Mr. Ray kan. Kalau yang CV tu biasanya dah berpengalaman lah sebab dah ada portfolio and so on. Okey, soalan kedua daripada saudara Muhammad Hanafi Osman, pelajar KUIPSAS ni. Mr. Ray, boleh ke kalau kita buat resume online? Sebab sekarang musim virtual kan? Resume online macam mana? Memang bertemakan lah daripada program kita hari ini sebab so far temuduga pun secara virtual. Jadi macam mana Mr. Ray? You boleh buat resume online. Okay. Means example online means you ada satu website sana, ada detail awak. It's good. Especially kalau kerja yang you apply ialah designer ke atau programming. It's fine. Okay. Tapi you mesti lagi, walaupun ada online, walaupun bagaimana, you mesti ada satu lagi PDF. Okay. Word document atau PDF. So banyak company, dia punya proses untuk filtering, dia masih bergantung kepada dokumen, which is PDF atau Word. Okay, so bila you apply, you masih kena attach. You boleh share link awak, no problem. Tapi you mesti ada satu kopi dalam PDF. Sebab setiap company, proses dia filter tak sama. Some company, mereka pun kena print untuk majikan dia tengok. Okay, tak semestinya guna komputer. So, tergantung kepada company yang you apply. Bestnya, basicnya mesti ada satu dokumen fizikal atau PDF. Okay, online-nya optional. Bagus, ada bagus. In fact, untuk sesedar kerja, you mesti ada portfolio sendiri. Okay, sesedar kerja. Example, kalau you kerja videographer, portfolio sangat penting. Right? Kalau you kerja designer, portfolio sangat penting. Sebab selain tengok resume awak, apa mereka nak tengok? Mereka nak tengok hasil kerja awak. That's why showreel untuk videographer sangat penting. Folio untuk designer sangat penting. GitHub, GitLab untuk programmer sangat penting. Ini kita panggil portfolio. Okay, hasil kerja awak. Tapi with the condition mesti ada resume dulu. Okay, any other questions? Okay, so far semoga menjawab jawapan soalan ni pada Muhammad Hanafi tu. Seperti yang Mr. Ray terangkan, you kena simpan online dan PDF. Sebab kadang-kadang you kena tahu juga sistem apa yang digunakan oleh HR berkenaan. Kalau terlalu canggih, tak risau sekiranya you punya online tu tak boleh dibuka. Better ada PDF sebagai support dia. Okay, seterusnya tadi soalan lagi Mr. Ray, boleh terus kepada pagar yang keempat lah. Okay. So tadi ialah 3 mistake yang paling common job seeker buat lah. Nombor 1, tak menarik. Okay. Nombor 2, isi kandungan dia tak berkenaan. Nombor 3, satu resume apply semua kerja berlainan. Okay, chance dia menjadi nipis, rendah. Okay. Nombor 4 yang paling ketara kita nampak ialah job seekers, especially fresh grad, mereka confused. Kerja apa nak apply? Mereka confused, tak ada idea. Okay, career path mereka confused. Especially kalau you graduate, example you bukan sangat technical ni. Kalau you baca doktor, automatic you akan apply kerja doktor. Right? Kalau you baca engineer, automatic you akan apply kerja engineer. Tapi apa yang confuse ya, kalau apa yang you belajar
ialah kita panggil macam dia more general sikit. Example, you belajar business admin, kan? You belajar administrations, operations. So you punya kerja, you boleh banyak pilihan. You pun boleh buat finance, you boleh buat marketing, you boleh buat operations. So ramai pekerja dia confuse apa perlu apply. So at the end, kesilapan mereka ialah mereka apa pun apply. Okay, mereka apa pun apply. Then sometimes kita tengok job seeker di platform mau kerja, satu kesilapan, mereka ingat apply lebih banyak kerja, chance lebih tinggi. Kita pernah tengok job seeker yang apply 100 kerja satu hari, 50 kerja satu hari. You tahu tak bila you apply begitu banyak kerja, you tahu tak apa masalah you akan hadapi? Imagine kalau you apply 50 kerja satu hari, 100 kerja satu hari, kalau you apply continuous banyak hari, you tahu tak you akan hadapi satu masalah? Apa masalah? Terlupa. Terlupa. You terlupa apa kerja you apply. Kan, you terlupa apa kerja. Dan apa akan berlaku? Let's say laki HR itu berminat dengan awak. Hello Ray, you sudah apply kerja kita, you datang interview boleh tak? You tahu tak apa you akan hadapi apa? Ini you company apa ini kerja apa You fikir, bila HR itu dengar soalan ni, apa fikiran dia? You main-main ke? You apply kerja you tak tahu kah? You tak tahu apa kerja you apply kah? Faham tak? So ini masalah yang kita tengok banyak orang hadapi. Instead of, tapi sebaliknya, apa yang kita nampak orang yang chance dapat kerja, mereka tak apply macam 50, 100. Mungkin mereka apply 5. Tapi setiap kerja itu, mereka study apa requirement dia, apa responsibility dia, dan mereka customizekan resume untuk setiap kerja itu. Okay, customize. Mereka belajar research tentang company ni, research tentang job requirement dia customize untuk setiap kerja dia. Ini chance untuk dapat lebih tinggi dari tutup mata, tikam. Chance rendah. Ini kesilapan keempat yang kita nampak. So ini ialah empat kesilapan biasa kita nampak untuk hadapi pagar pertama. Kalau you dapat improve empat ini kesilapan ini, jangan buat kesilapan ini. Chance you lepas pagar pertama untuk dapat interview tinggi dah. So you akan jadi 10 orang itu yang dipilih untuk interview, bukan 290 orang yang tidak dipanggil interview. Sebab saya ingat you sekali lagi, satu kerja secara puratannya 300 orang apply. That's why jangan hairan kalau apply kerja tak ada news. Sebelum saya continue ke pagar kedua, ada apa persoalan untuk pagar pertama tak? Pagar pertama ada soalan lagi Mr. Ray. So far Mr. Ray dah terangkan tak pagar lah. Pertama tadi tak resume tak impress kepada majikan, and then pelajar pun dia confused nak pilih job apa, pilih banyak-banyak, tak tahu nak pergi mana, and then satu resume apply untuk semua, and then dalam resume tu tak strong dia punya requirement kan, sepatutnya study requirement, and then put there kita tunjuk kelebihan kita di resume berkenaan. Soalan daripada Facebook Anis Erdina. Jadi perlu ke resume saya kreatif dan fancy if saya apply jawatan graphic designer? Contohnya kalau macam jawatan-jawatan, certain jawatan lah Mr. Ray. Ada jawatan pengacara, mungkin nak letak gambar lawa-lawa ke, yang macam orang attract, ataupun designer, kena dia punya resume pun memang ke arah designer. Adakah perkara macam itu yang majikan akan lihat? Kalau kerja yang you apply designer, memang penting. Resume awak memang kena atraktif. Tapi resume tak cukup. You mesti ada portfolio. Example designer dia pun banyak jenis. You nak jadi designer online website ke? You nak jadi designer yang untuk poster ke atau majalah ke? Ini panggil portfolio. Dia tak dapat tunjuk dalam resume. First, resume mesti cantik lah. Ini designer I can tell you designer resume kebanyakan cantik ni. So sekarang semua resume pun cantik dah. Apa majikan tengok? Dia akan tengok portfolio awak. So you kena prepare portfolio yang bagus dan berkenaan. So example, kerja pertama yang you apply ialah designer untuk magazine dan poster. Portfolio awak mesti tunjukkan magazine dan poster design. Kalau kerja kedua designer ialah online website.
portfolio awak kena tunjukkan apa yang you pernah design untuk website. That's why ini kita panggil apa? Resume dan portfolio yang berkenaan. Okay, you imagine saya jangan kosong cari designer untuk magazine. You punya portfolio semua ialah website lah, semua mobile app lah, tak berkenaan. Compare tu yang lain satu lagi, semua portfolio tentang magazine, tentang poster. Siapa dia akan panggil interview? Okay, ini yang saya cakapkan mesti sentiasa customize untuk tunjukkan kelebihan awak. Okay, any other questions? Okay, harap Mr. Ray punya explanation menjawab any ID now. You nak apply jabatan graphic designer, tengok. Okay, biar saya share awak satu good news. Banyak fresh grad, bila mereka apply kerja, mereka sangat takut sebab mereka tak ada pengalaman. Kan, mereka bimbang. Let me tell you a good news. Kalau saya majikan, saya HR, saya panggil awak datang interview, saya cakap awak, saya openkan job aplikasi ni. Saya sudah cakap, kerja ini memang untuk sesuai fresh grad. Means, saya sudah terima, fakta, you tak ada pengalaman. So, jangan bimbang kalau you tak ada pengalaman. So, bila saya advertise jawatan kosong itu dekat mau kerja, cakap, ini ialah untuk fresh grad, saya memang expect you tak ada pengalaman. Okay? So, ingatlah teori dia, tapi saya tetap akan terima 300 resume fresh grad. Kan? 300 ni memang tak akan ada pengalaman. Okay? Kebanyakan tak ada pengalaman. So, apa saya pilih? Berdasarkan apa? Degree? Okay? Beza banyak ke? Unless you cakap universiti awak dan universiti lain banyak berbeza. Satu ialah Harvard, satu Cambridge. Tapi kalau tidak, you rasa majikan akan berdasarkan apa? Dia akan berdasarkan apa yang you buat dekat universiti. Projek awak, event yang you join, co-curriculum yang you buat, atau part-time yang you pernah buat. Kalau paling best internship yang you buat. Dia akan berdasarkan ini 5 benda untuk tengok awak ada pengalaman yang berkenaan tak. Bukan full time nya pengalaman, bukan kerja sepenuh, tapi part time, internship, project, co-curriculum. Dia akan tengok ini. Saya bagi contoh. Dari sini dia cakap project, event kan. You sedang apply satu kerja marketing. Okay, you apply kerja marketing. Then you degree di marketing. Kan, you degree di marketing. Resume awak tunjuk, oh saya degree marketing. You apply kerja marketing. I can tell you, 300 resume, dia pun akan cakap dia degree marketing. So apa beza awak? Dia tunjukkan apa event yang you buat. Kalau you pernah participate dalam satu event, example, satu event, satu competition untuk Hari Merdeka. Okay, competition Hari Merdeka, you ialah orang yang mengajukan event tu. Apa tanggungjawab awak? Tanggungjawab saya ialah buat marketing untuk event ni, menarikkan semua student join. You berjaya tak? Saya berjaya. Pada hari event itu, saya berjaya menarik 1,000 student join event ni. Dan Facebook, saya gunakan Facebook dan Twitter untuk promote event ni. Apakah you sudah cerita bagi majikan? Secara tidak langsungnya, you cerita bagi majikan, selain saya ada degree marketing, saya pernah buat satu event dari Hari Merdeka dan tugas saya ialah buat marketing. Dan saya berjaya menggunakan social media untuk menarikkan student masuk event ni. Saya walaupun tak ada kerja pengalaman sepenuh full time, tapi dekat event ni saya ada pengalaman marketing. So you fikir, sekarang HR, you majikan, oh semua ini fresh grad, 300 orang. Tapi budak ini, dia pernah buat event, dan event dia in charge marketing. You nak panggil siapa interview? You nak panggil siapa interview? You sudah tahu jawapan dia. That's why dekat resume, jangan tulis, saya buat event. Full stop. Tak cukup. Cakap apa yang you buat, apa tugas awak, apakah pencapaian awak. Okay? So harap jawab soalan awak. Ada apa soalan lagi tak? Sebelum saya pergi ke ada pagar mesti dulu. harap soalan tu menjawab Liana Kamal kalau awak ni masih lagi pelajar ni dah boleh. Designer dia perlu designer, marketing perlu. Ini akan menunjukkan kekuatan dia. Dan ini tunjukkan dalam resume awak. You students, okay, fresh grad lah. The only way you can present guna ikut 5 cara itu. Ada part time tak? Ada internship tak? Pernah buat projek berkenaan tak? Co-curriculum berkenaan tak?
Okay? Atau ada apa final project yang berkenaan tak? You kena tunjukkan apa yang you buat berkenaan dengan you punya civil engineering. Atau you pernah complete certain project, okay, dalam you masa study sana. That's the only way you boleh tunjukkan you ada pengalaman. Then, tunjukkan semua skills yang you ada dekat itu, soft skills dan hard skills. Especially software skills. Okay? Tunjukkan semua bila tujuh skill mesti ada 3 tahap. Okay? Setiap skills ada 3 tahap. Kita panggil beginner, intermediate, dia average lah, atau advanced. Setiap skill yang you tunjuk kena tulis. Example software A, saya lah beginner. Software B, saya lah advanced. It's okay to be beginner sebagai fresh grad. Tapi you mesti bagi majikan tahu you punya level macam mana. Kalau you tak tunjukkan, majikan akan anggap software skill orang kosong. Projek berkenaan pun kosong. Dan chance sangat rendah dah. Okay? Okay, So if okay, we continue to the next slide. Menjawab untuk Saada. Okey, kita bertukar jurubahasa isyarat Malaysia kita iaitu Puan Siti Hanim Mat Zulkifli. Okey, seterusnya Mr. Ray nak teruskan yang step kedua ke, sebab soalan ramai berminat Mr. Ray ni untuk bertanya soalan. Oh, tak apa. Saya tunjukkan pagar kedua. Sebab pagar kedua pun sangat penting. Yang kedua baru saya jawab soalan-soalan yang lain So far macam banyak yang untuk soal. Boleh, no problem. Alright. Okay. Okay, so kalau you so lucky, you pass the first pagar, you dipilih untuk interview. Okay, you adalah 10 orang yang dipilih untuk interview. Congratulations. Okay, journey awak 50% bagus lah. Sudah pass 50% lah. So tapi challenge awak sekarang ialah dari 10 orang yang dipanggil interview, dia hanya pilih 1. So kenapa dia nak pilih awak? Kan? Saya tengok interview, biasanya interview durationnya berapa lama? Itu kita tengok, interview duration berapa lama? Biasanya 30 minit sampai 1 jam. Okay? Biasanya 30 minit sampai 1 jam. Interview 10 orang means 10 jam dah. Satu orang interview 1 jam, interview 10 orang 10 jam dah. Habis dah satu hari dia. Okay? So tugas HR, fikir tugas HR hari itu ialah jumpa 10 orang 10 jam, pilih 1. So dia nak pilih siapa? Dia fikir dia nak pilih siapa? Okay. If can think from another angle, saya imagine saya HR, you ialah 10 orang itu. Saya kenal awak tak? Saya tak kenal awak. Saya tahu you punya pengalaman tak? Saya tak tahu you punya pengalaman. Saya tahu you dulu punya background semua tak? Saya tak tahu. Okay? Maksudnya tugas awak dalam masa 1 jam, you kena beritahu saya you punya seumur hidup, you apa kekuatan awak, kenapa saya nak hire awak. Okay? Dan you hanya ada 1 jam buat. Some company bagi awak 30 minit saja. Okay? Some company bagi awak 30 minit, maksimum 1 jam. So you kena cakap point yang penting. Okay? Apa yang saya nak cakap ialah gunakan peluang 1 jam ini well prepared dan cakap poin yang penting. Jangan bajakan peluang. Kalau you guna peluang ni, you habiskan peluang ni, you cakap poin yang tak penting, tanya soalan yang tak penting, you sudah baja chance awak. Kalau you baja chance awak, you punya pagar kedua habis, you back to pagar pertama. Apply lagi. Okay, you kena repeat proses ini sampai you pass pagar kedua. Okay. So kesimpulan yang paling kita nampak pertama ialah orang tak prepare untuk pergi interview. Okay, ini pagar kedua dia punya kesilapan. Tak prepare pergi interview. Apa maksud tak prepare? Example ingat especially orang yang main tikam. Means satu hari apply 100 kerja ni. Dia pergi interview tapi dia tak tahu company apa. Atau dia tahu company ni. Oh, company ni ialah company ABC. Tapi dia buat apa? Oh, tak tahu. Imagine sesi interview. You ialah HR, you fikir, you ialah HR. Saya ialah job seeker, cari kerja ni. You tanya saya, you tahu tak company saya cari buat apa bisnes? You tanya saya jawab saya tak pastilah. Company awak buat apa encik? Ini punya bisnes buat apa Apakah pendapat awak? Apakah pendapat awak tentang job seeker ni? Right. Then HR tanya lagi.
You tahu tak company kita buat apa bisnes? Saya tak pasti ya, macam berkenaan dengan marketing. Betul tak? Betul tak? Tengok, apakah impression awak tentang job seeker ni? Kan? Maksudnya apa? You sudah bagi satu impressions kepada HR. You tak serius. You tak serius. You bukan sangat berminat datang kerja ini saja. Right? You datang mungkin cuba luck saja. You pun tak nak sangat kerja ni. Kan? Kalau you betul-betul care kerja ni, you rasa you can prepare tak? It's same teori ya. Kalau you betul-betul care orang itu, you akan cuba faham dia, cuba jaga dia, kan? Sama dengan kerja. Kan? Kalau saya tanya awak soalan, apakah company kita buat? Apakah produk kita jual? Siapakah kompetitor kita? You tak dapat jawab. Means saya so tahu. You memang tak serius. You cuba lah saja. Orang yang tak serius, you fikir sendiri ya. You sebagai majikan lah. Orang yang tak serius, you nak ambil kan? Atau you nak ambil 9 orang lain yang lebih serius. Sebab you ada 10 pilihan mah. You ada 10 orang dalam interview mah. You nak ambil orang serius tak serius. That's why saya nak tahu you serius tak serius. Senang saja. Saya tanya awak soalan. Melalui soalan saya sudah tahu you serius tak serius. That's why mistake ini you banyak orang buat ya tak prepare. Okay, basic knowledge you mesti tahu. Apa nama company? Apa bisnes mereka buat? Apa produk atau apa servis mereka jual? Siapakah customer mereka? Siapakah kompetitor, persaingan mereka? Okay, ini basic info. Kalau mereka tanya soalan ni, HR tanya awak, you dapat jawab. Sebaliknya, you dapat jawab. HR tanya, apakah company dia buat? Oh, Encik, saya faham company awak ialah company buat marketingnya. Okey, semua dah jelaskan tentang tu. Jadi ini antara tips-tips kalau awak tengok daripada Mr. Reteng. Mr. Reteng ni CEO mau kerja, laman web tu dia punya laman web. Dia CEO laman web tu. Jadi kalau kita nampak tips-tips yang you all boleh guna pakai apa? Tak ada pengalaman tak apa, sebab tu pelajar kena aktif kat universiti. Even bonda belajar ni pun bonda sangat aktif. Jadi kita memang kalau masa kita temu duga kita akan bersama dengan orang 4 flat, 3.9, 3.8. Semua memang pandai. Akademik mereka semua sama-sama pandai. Jadi apa yang advantage dekat diri kita adalah kita aktif. Kita jadi APP ke, kita jadi komander ke, kita jadi persatuan kelab fakulti ke, dan apa event yang you berjaya masuk. Contoh sebab itulah pengalaman jadi pengarah program, pengacara majlis, benda-benda tu kena highlight dalam you punya resume. Sebab biasanya fresh graduate memang takkan ada pengalaman kerja kecuali part-time job. Once you buat part-time job. Okay, ataupun you buat freelance apa-apa. Mungkin zaman sekarang you all boleh dropship apa-apa, jadikan sebagai pengalaman. Jadi pelajar zaman sekarang, kenapa graduan menganggur? Boleh percaya sebab you bila belajar, you fokus belajar je. And then sama juga final year project you pun, you tak masukkan dalam resume. Walaupun sebenarnya cemerlang tentang final year project tu, so you kena masuk dalam resume you. Contohnya final year project, curricular activity during university, masukkan dalam resume you. Kena highlight. Pelajar biasa tak highlight, dia tulis tiada pengalaman kerja. Tapi dia lupa pengalaman di universiti, you pengurusan jawatan, co-curricular, you internship, practical, tu semua pengalaman. Jadi contohnya ketika practical, apa pencapaian you buat masa practical? Contohnya allowance you daripada 800 majikan bagi 1000 ke, sebab apa? Sebab you seorang pekerja yang berdedikasi. Masukkan dalam resume, highlight terus. Jadi benda tu yang membezakan antara you dengan orang lain. Bonda percaya kebanyakan orang yang dapat kerja, terutama pegawai A dan pegawai B adalah mereka memang aktif di universiti. Jarang-jarang lah pelajar yang macam just pointer bagus terus masuk. Tak, dia mesti seimbang. Pointer bagus, pas aktif. Jadi para pelajar you kena alert tentang perkara tu. Tapi bonda percaya pada zaman pandemik ni pun you all suka tentang e-sport. Okay, lepas ni Poina akan sharekan tentang e-sport. Kejaya pula dalam bidang e-sport. Sebab kadang-kadang pelajar suka e-sport ni benda tak nak you just main-main je. Sebab e-sport pun sebenarnya boleh jadi ni pengalaman kerja. Kalau dropship tu boleh tulis Nurul Maisara, thank you for untuk you punya soalan. Yang dropship tu you tulislah pengalaman ketika belajar di universiti saya menjadi dropship
produk apa, contoh apa you punya barang, contohnya, and then berapa salary you dapat, kat situ letak. Perkataan sesuai lah. Okay, my monthly salary is, so monthly salary is during my study I become a dropship and monthly salary is what. Jadi majikan ni bukan nak nampak gaji you banyak ke apa, dia nak nampak candidate yang nak mohon kerja tu adalah candidate yang rajin. Kalau you cakap tak ada apa-apa, majikan pun tak nak sebab nanti you bekerja pun tak aktif. Okay, nanti Puan Aina saya sambung pula tentang e-sport. Sebab e-sport itu topik dia, pengacara dia Puan Aina. Okay. Okay, nanti komen lah. Maksudnya bagi tahu dengar tak suara, echo ke tak. Alright. Saya try share. Yang terdiri daripada tuan moderator kita, Encik Zarul Hafiz bin Mahmud, ikon Kasta Johor. Assalamualaikum Encik Zarul. Okey, Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Aina? Alhamdulillah sihat. Okey, seterusnya panel kita yang pertama, Encik Abdul Aziz bin Syahari, PIC Sukma Johor dan Presiden The Extreme. Assalamualaikum Encik Aziz. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Dan panel kita yang kedua ialah Encik Muhammad Akmal bin Asnawi yang merupakan pengasas Rentaka Esport Malaysia. Okay, jadi nampaknya tuan moderator dan juga barisan panel kita telah bersedia. Maka saya serahkan forum kita kali ini kepada barisan ahli panel untuk mengupas tajuk e-sport pada hari ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pengacara kita Cik Aina tadi yang telah berikan kepada saya. Jadi seperti biasa yang tadi bagi tahu, untuk hari ini kita akan berada di satu tajuk iaitu gerak kerjaya Johor, dan untuk kali ini slot kita akan bersama iaitu slot e-sport. Okey, kita akan tekankan berkaitan e-sport. Jadi apapun untuk hari ini kita akan bersama 3 panel termasuk saya sendiri iaitu Zarul Hafiz atau dikenali sebagai Kasindi, dan di sebelah saya kita ada Encik Abdul Aziz dan bersama rakan saya iaitu Encik Akmal dari Rentaka Esport. Jadi apapun sekarang ini kita akan minta sedikit pendapat atau ringkasan kepada Encik Abdul Aziz iaitu daripada PIC Sukma Johor, iaitu bersama dengan Presiden The Extreme. Jadi untuk Encik Aziz, boleh tak berikan sedikit ringkasan ataupun hala tuju di negeri Johor dari segi pembangunan e-sukan ataupun e-sport, dan dalam masa yang sama kita ada komuniti e-sport sendiri dan ekosistem dalam e-sport di negeri Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator Cik Zarul, ataupun kita panggil rakan-rakan kat sini panggil Kasib. Okey. Terima kasih selamat dengan pengacara Cik Aina dan para penonton sekalian. Okey, salam makmur Johor juga. Okey, untuk menceritakan secara ringkas tentang hala tuju e-sport di negeri Johor, saya lebih minat untuk bercerita tentang perjalanan persatuan e-sport dan perjalanan bagaimana pergerakan dalam Sukma, kaitan antara Sukma dan kaitan dengan pendidikan dan sebagainya sebagai satu poin utama kita dalam e-sport untuk membentuk satu hala tuju yang jelas bagaimana e-sport ni dibentuk. Okey, saya bagi satu cerita kisah tentang macam mana satu brand iPhone, iaitu sekarang ni kalau kita tengok dah banyak iklan tentang iPhone 13. So kita tengok macam mana satu kejayaan satu CEO yang dulunya mencipta sebuah innovation iaitu Apple, dan nama orang tu adalah Steve Jobs. Kalau kita tengok sejarah dia, bagaimana dia dulunya awalnya penciptaan komputer yang dia buat tu dia ditolak kerana ada satu bad impression tentang komputer di rumah dan bagaimana pandangan orang terhadap benda-benda teknologi ni. Sama juga, itulah antaranya contoh yang saya nak kaitkan kat sini. Puncanya dulu e-sport ni datang, game ini datang kepada kita semua, kepada antaranya di Malaysia dan di Johor. Anak-anak muda, anak-anak dah mula pada zaman-zaman tahun 2008 dan ke atas. Sebelum tu lagi telah datang gaming ni dan menjadikan satu impression yang tak baik, impression yang tak elok. Tapi terima, nak suka ataupun tidak, kita kena pandang ia adalah a part of technology.
sama juga selepas kita tahu bahawa teknologi yang terus berkembang, jadi nak ataupun tak nak, kita kena pandang ini adalah part of teknologi. Dan macam mana e-sport, persatuan kita pandang ini adalah satu nilai positif yang kita perlu bawa, yang perlu kita pegang supaya dia tidak disalah erti dan dia menjadi satu aset yang baik untuk negara dan untuk modal insan. Dan saya cerita tentang sejarah macam mana kita bermula dengan peluang kita untuk menyatukan komuniti e-sport ni. Sebenarnya dia bermula pada SUKMA 2020 yang telah diumumkan pada tahun 2018, dan pada situ Kementerian Belia dan Sukan telah mengumumkan bahawa e-sport adalah part of sukan yang akan ada dalam SUKMA. Dan saya antara orang yang awal dalam perbincangan bersama MSN dan Sport Johor dalam perbincangan untuk membentuk pasukan dan membentukkan jalan bagaimana e-sport ini hendak dianjurkan dalam sukan semasa sukan SUKMA ni. Jadinya daripada situ kita telah mengambil peluang bahawa e-sport adalah satu poin ataupun pandangan yang baik yang kita boleh tonjolkan dalam SUKMA ni. That's why kita panggil semua komuniti e-sport yang terlebih awal daripada saya. Saya ni antara orang yang baru sebenarnya dalam persatuan ni. Tapi saya tak nak terlepas sebagai seorang anak muda, saya tak nak terlepas daripada bersama-sama mengambil peluang untuk e-sport ni. Kita ambil sebagai satu peluang yang baik lah untuk sebagai perkembangan teknologi. That's why pada masa tersebut saya telah dengan kumpulan-kumpulan ni telah mengumpulkan segala ramai yang mungkin penggiat-penggiat e-sport, termasuk daripada segi komuniti, persatuan, kelab dan juga peniaga. Maksudnya siapa penggiat yang menggunakan e-sport sebagai brand bisnes mereka lah. Dan kita telah bentuk jawatankuasa bersama dengan MSN dan Sekretariat SUKMA untuk membentuk satu kumpulan, saya sebagai PIC untuk membentuk venue, menetapkan venue dan sebagainya lah. That's why saya pandang bila event-event ni kita buat dan saya bersama dengan komuniti, saya pandang ia ada nilai-nilai positif yang kita boleh pandang dalam kerjaya masyarakat sekarang di abad 21 ni, dan terutama kepada generasi muda lah yang akan bakal ke hadapan, yang bakal menjadi generasi kita masa depan. Dia ada lima soft skill yang saya pandang yang ada dalam e-sport yang boleh menjadi satu tempat untuk mengasah bakat mereka. Antaranya yang paling utama adalah komunikasi. Kalau kita tengok ramai sekarang telah jadi YouTuber ataupun caster, streamer dan sebagainya, mereka menggunakan teknik apa yang ada utama sekali selain daripada teknologi itu sendiri, iaitu komunikasi. Bagaimana mereka komunikasi kepada viewer-viewer mereka yang memastikan bahawa viewer mereka selesa dengan cara penyampaian mereka, dan bagaimana dia memberi informasi-informasi tentang game yang mereka main. Dan game itu sendiri telah menjadi satu platform untuk meningkatkan sendiri soft skill seseorang dan menarik minat orang lain untuk cuba meniru ataupun terpengaruh dengan teknik-teknik komunikasi yang secara tidak langsung telah diberikan pendedahan kepada terutama orang muda lah. Dan kalau kita bersama dalam kumpulan, dalam development, dalam pembangunan dan event-event e-sport, terutamanya macam live hari ini, yang kita nampak utama adalah teamwork. Itu adalah soft skill yang saya rasa adalah satu penekanan yang sangat penting. Yang tadi ada komunikasi, yang kedua adalah teamwork. Bagaimana teamwork ni? Daripada segi facility, daripada segi technical, macam mana kita nak penyediaan, daripada segi maybe kalau ada project manager yang akan lead, dan bagaimana segala macam department ni boleh bersatu untuk menjayakan satu event yang kadang mungkin kecil, kadang mungkin lebih besar. Dan daripada kecil lah kita akan dapat hasil yang lebih besar. Dan info lain, soft skill yang lain saya pandang dalam kerjaya, dalam pembangunan kerjaya ni adalah sebenarnya soft skill yang seterusnya saya pandang adalah flexibility.
flexibility ni saya pandang bila teknologi sekarang kita guna secara live, kita guna secara ada recording, flexibility ni kita dapat bantu untuk tiada yang tertinggal. Contohnya macam recording video atau sebagainya, walaupun view tu live sekarang, tapi kalau ada information yang orang dapat lambat sampai, information tu still sampai. Jadi flexibility daripada benda ni saya nampak e-sport antaranya yang penyumbang. Sebab apa? E-sport antara yang saya tengok info sekarang, saya tak dapat data yang fact, tapi saya tengok ramai streamer, majority adalah gamers. Dan selain daripada influencer yang lain lah, daripada segi info-info cerita seram lah dan sebagainya, banyak juga info politik dan sebagainya. Tapi antara yang paling ramai streamer di Malaysia ni adalah gamers. Dan yang paling dan yang seterusnya, saya akan cepat sikit sebab saya ada masa yang sikit je ni. Yang seterusnya, soft skill yang saya pandang di dalam e-sport adalah kepimpinan. Macam tadilah saya cakap, ada project manager dan ada department kita. Kalau kita boleh tunjuk, kalau saya boleh alihkan kamera ni, saya boleh tunjuk macam mana satu setup tempat untuk studio gaming ni kita bentuk, macam mana department ni berurusan, dan department tu sendiri ada satu pembantu mereka, dan setiap department tu sendiri perlukan kepimpinan mereka sendiri. Bukan tu saja, ia membina integriti dan juga disiplin daripada mereka untuk mengurangkan kesilapan, untuk menambah baik kecakapan kawasan department mereka lah. Dan yang paling penting yang saya pandang dalam e-sport, kita pandang gaming ni, kita boleh jadikan ia positif daripada segi emosi. Sebenarnya emosi zaman sekarang, kita ada masalah tentang sosial anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau platform e-sport, kita pandang dia adalah bentuk e-sport. Bagaimana aturan-aturan e-sport ini secara serius kita pandang, kita akan ada disiplin-disiplin tertentu waktu bermain, waktu training, dalam macam mana cara berkomunikasi bersama kumpulan. Benda ini, dia pemantauan daripada ibu bapa, kalau involve sama dalam anak yang bermain game, kita akan pandang ia jadi satu training yang baik supaya anak bersama teknologi tidak tanpa hala tuju. Kita pandang sekarang macam mana satu fenomena datangnya berita palsu. Tak pasti jangan kongsi kan. Benda-benda ni semua, kenapa benda ni datang dalam keadaan yang sangat tak terkawal? Kerana tiadanya satu adab daripada segi pengawalan emosi dan adab ataupun aturan yang daripada peringkat awal untuk kita bersama-sama datangnya teknologi. Dan saya rasa e-sport adalah satu platform yang baik untuk kerajaan ataupun kita sendiri komuniti, dan saya sendiri saya pandang adalah satu platform yang baik untuk kita terapkan kepada generasi baru. Dalam e-sport, kita bukan hanya ada event ataupun kerjaya dan sebagainya, tetapi kita pandang adalah untuk membina satu tamadun masyarakat yang berhadapan dengan teknologi dengan adab dan emosi yang betul. That's why lah. Itu antara yang saya pandang lah. Daripada ekosistem, saya pandang sekarang kita sedang berkembang, dan saya tidak boleh nafikan bahawa perkembangan e-sport ini ada kaitan dengan ekonomi. Dan saya tengok e-sport boleh pergi lebih baik kalau ia terus ada elemen-elemen positif. Dan kalau kita terlalu fokus kepada elemen event semata-mata, hujungnya dia akan hanya jadi hiburan. Dan kalau kita tengok, kita telah pun diiktiraf di Sukan C 2019. Ada 5 acara game. Dan e-sport di Malaysia, kita telah pun dapat antara penyumbang pingat semasa SEA Games 2019, iaitu game Mobile Legends. Kita dapat tempat ketiga. Walaupun bukannya emas, tapi itu adalah permulaan yang baik berbanding di peringkat Asia Tenggara lah. Dan terbaru, saya dapat info pada 8 September kalau tak silap saya 2021 di berita harian, Sukan Asia 2022 nanti telah pun diumumkan bahawa ada 8 acara e-sport yang akan dipertandingkan. Dan ini adalah satu peluang daripada segi pengurusan pihak yang buat event dan yang
menguruskan atlet dapat bersama-sama melihat macam mana benda ni kita boleh bawa bukan sahaja sukan tetapi bawa untuk pendidikan dan sebagainya lah. That's all. Saya pandang itu adalah segala ringkasan yang saya boleh cakapkan. Boleh ringkas satu. Jadi satu menarik juga pada Cik Aziz sikit, cakap tadi dari segi senang cakap pembelajaran dari segi untuk anak-anak muda akan membina jati diri juga, saya cakap jati diri pada anak-anak muda masa akan datang. Sebabnya sekarang ni mostly kita nampak anak-anak muda teknologi terlalu ke hadapan, tapi yang kata tiada jurang yang perlu yang dijaga. Mungkin kat situ mungkin kita akan datanglah dari segi daripada pihak pengurusan sendiri ke ataupun mana-mana badan-badan yang bertanggungjawab boleh mengadakan pendidikan isukan sendiri, especially untuk negeri Johor. Jadi kalau ringkasan sedikit untuk terakhir sebelum faktor Cik Ali kita nak beransur untuk ada tugasan, apa harapan kepada pembangunan kita, especially untuk pembangunan sebab kita masih dalam segi pembangunan di negeri Johor, apa harapan yang terbaik yang boleh kita pandang untuk masa depan di negeri Johor sendiri sebenarnya? Di negeri Johor saya pandang kita perlu ada persatuan ni kita perlu perkukuhkan lagi supaya kita bersama dengan kerajaan dapat membentuk satu garis panduan yang jelas. Sport ini saya pandang, ini harapan saya lah. Harapan dalam pembangunan adalah daripada segi yang utama adalah daripada segi moral dalam teknologi, dan contohnya adalah e-sport, dan daripada segi pendidikan dalam teknologi. Lepas itu ia adalah membina daripada segi soft skill, daripada segi event-event yang kita laksanakan. Jadi event-event yang kita laksanakan adalah event-event yang bermatlamat dan membawa peluang kerjaya dan ekonomi untuk masa depan, dan dalam masa yang sama membina tamadun moral anak bangsa kita yang lebih baik. Ya, itu dah. Terima kasih Cik Aziz kita. Satu ringkasan yang menarik yang telah diucapkan. Jadi sebelum Cik Aziz beransur, ada Cik Aina ada soalan ataupun apa-apa yang perlu dikatakan terlebih dahulu, Cik Aina? Okay, baik. Ada beberapa soalan daripada penonton. Jadi saya nak ajukanlah kepada para panel kita. Yang pertama, soalan pertama. Okay, ada yang bertanya, parents tak nampak masa depan dengan jadi streamer. Jadi macam mana? Macam mana kita nak bagi explain ke parents bahawa sebenarnya sekarang dunia dah pandang dah e-sport, bukan macam dulu-dulu lagi. Apa pandangan panel? Okey, untuk berkaitan pandangan berkaitan streamer, saya mengambil alih untuk sedikit perkongsian pengalaman saya. Dalam masa yang sama, kita akan minta maaf, minta Cik Aina, minta maaf, Cik Aziz akan mengundurkan diri terlebih dahulu, minta izin minta pengurusan daripada Gerakan Kejayaan juga, daripada unit strategi modal insan Johor, Cik Aziz tak mengundurkan diri. Minta maaf semua daripada. Terima kasih Cik Aziz. Baik, Cik Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Saya masih menunggu untuk mempersilakan pengganti Cik Aziz, iaitu Cik Adib. Saya menunggu untuk dia masuk dulu. Boleh Cik Aina? Okay, boleh. Masuk ke konti lah tu. Okay, sebentar. Okay, sekejap sebentar kita tunggu lagi. Kita boleh alih kamera ke Cik Aina dulu tak sebelum Cik Adib masuk? Okey, baik. Sementara kita menunggu ketibaan Cik Aziz, Cik Adib. Okey, saya ingin mewawarkan sekali lagi kepada para pendengar di alam maya bahawa program Gerak Kejayaan Johor akan berlangsung daripada 18 September sehingga 30 September 2021 secara atas talian. Dan kita terbahagi kepada dua kategori, iaitu slot webinar pada 18 sehingga 22 September 2021 dan slot temu duga kerja pada 23 sehingga 29 September 2021. Dan semua penyertaan ini adalah percuma. Okey, baiklah.
Nampaknya Cik Adib dah bersedia. Cik Adib dah bersedia ke? Ya, sudah. Assalamualaikum Cik Adib. Ya. Terima kasih selamat datang. Okey, saya ni pengganti untuk Cik Aziz dan sebelah saya akan ada Cik Adib. Jadi kita teruskan lagi untuk sedikit kata perkongsian pengalaman saya sendiri as a streamer ataupun caster. Jadi pada awalnya saya pun bukanlah seorang jurucakap yang baik ataupun seorang entertainer yang baik pada penonton-penonton secara online atas talian. Atas faktor saya pada awalnya saya adalah seorang jurulatih sukan silat. Jadi memang bila kehadirannya PKP ini, walaupun kita beri impact kepada kita, kita perlu cari satu jalan untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita. Dan dalam masa yang sama juga pengalaman menjadi streamer ataupun caster ini mampu menjana kewangan sendiri untuk membantu keluarga kita sendiri. Jadi apapun, kalau bagi saya untuk menjadi seorang streamer atau seperti mana Cik Aida kata tadi, ibu bapa untuk memandang streamer ni bukan satu kejayaan yang baik pada anak-anak yang baru ingin mula. Sebenarnya bagi saya tidak. Sebabnya pada awalnya kita perlu mendidik ataupun kita perlu memandang sesuatu perkara tu daripada pandangan yang positif terlebih dahulu supaya kita boleh mendidik perkara yang diingini oleh anak-anak kita sendiri menjadi satu perkara yang positif dan mampu menjadi satu kerjaya seperti mana yang saya sendiri buat masa ini mampu menjadikan satu kerjaya walaupun masih lagi bukan full time, masih dalam kata part time, kata on call, ada job jalan. Jadi kat situ sebenarnya tiada alasan sebenarnya, tapi mungkin salah satunya juga pandangan ibu bapa juga perlu menukar perspektif diri sendiri supaya tiadalah pandang dari arah negatif saja. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya ada juga penggunaan ataupun mungkin juga ada pandangan ibu bapa juga nak jadi streamer perlu peralatan yang lengkap kan, perlu ada orang kata internet yang laju, perlu ada device yang kita berkualiti. Tapi sebenarnya benda-benda tu bagi saya peralatan ataupun equipment tiada alasan jikalau dari awalnya kita memberikan orang kata benda-benda yang sedia ada, menjadikan apa yang kita semampu apa yang ada boleh guna. Janganlah kata nak jadikan nak dapat ni jadi sesuatu perlu capai yang harga yang mahal tapi impactnya tiada hasil, orang kata tak ada feedback langsung. Jadi kat situ sebenarnya kita perlu didik diri sendiri juga. Apa yang ada kita guna je, konsepnya macam gitu. Jadi dalam masa yang sama juga bagi saya lah sebagai streamer ataupun caster ni bukanlah itu saja tugasnya. Dalam masa yang sama kita boleh belajar dari segi production, designer, event management dan seperti mana Cik Aziz cakap tadi, dalam satu perkara ni, dalam e-sport sendiri bukan terletak atas perkataan main game saja, bukan. Itu bagi saya kita perlu ingat main game sekarang ni tidaklah kata seperti mana bukan saya menidakkan pandangan orang dahulu, main game ni tidak ada masa depan, tetapi pada masa sekarang ini di era 21 pun kita perlu kata mengikuti perera zaman dan game sendiri mampu menjadi satu kerjaya dan mampu menjadikan satu pendapatan yang hasil yang lebih orang kata luar daripada jangkaan kerja daripada biasa. Itu pandangan saya dan itulah perkongsian daripada saya sendiri. Okey, baik. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh Puan, boleh. Boleh madam. Alright. Okey, itu sedikit perkongsian daripada orang kata pelopor-pelopor sukan e-sport di Malaysia, terutama di negeri Johor. Jadi bagi mereka yang berminat dengan sukan e-sport, boleh teruskan minat anda dan pastikan minat anda disalurkan ke arah jalan yang benar, iaitu ke arah potensi kerjaya yang lebih menjamin masa depan. Jangan main game tu main saja, main suka-suka, main buang masa.
in a plan. Okay, main sukan ni dah main PUBG, Mobile Legend, apa lagi, Dota semua tu main betul kalau nak main. Okay, join mana-mana tournament, cari grouping-grouping yang ada masa depan, insyaAllah anda boleh berjaya dalam sukan e-sport. Alright. So untuk untuk assignment grouping presentation, okay, kelas A dan juga kelas B dah isi. Okay, untuk kelas saya, ada 2 orang yang tak isi. Saya mohon 2 orang ni isi di dalam spreadsheet yang telah saya sediakan. Dan untuk kelas Bondesu boleh isi nama di WhatsApp, di grup WhatsApp kelas A. Okay, pastikan semua orang dah tulis nama dan bersedialah dengan tajuk masing-masing untuk presentation pada minggu yang ketiga. Sebab minggu kedua kita akan ada program kerjaya iaitu From Zero to Hero. Alright, so ada apa-apa masalah ke dengan pembahagian kumpulan assignment dah selesai? Ada lagi ke tak dapat guru ke, tak ada gang ke? Dah selesai. Alright, so saya harap semua dengan rasa sukacita, dengan rasa sukarela untuk membentangkan sebuah tajuk yang telah anda pilih. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada masalah. Okey, Bondesu ada apa nak cakap? Okey, dah azam maghrib kat sini. Okey, manakan dah masuknya waktu maghrib dan kita dah selesai kepada perkongsian sukan e-sport dan juga cara membuat resume dengan baik. Maka kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan solat naas dan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Okay, Assalamualaikum semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bonda. Terima kasih Madam. Thank you. Assalamualaikum.